barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah alil azim. Amma ba'd. Hormati pengerusi, seluruh tuan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya puji dan syukur Allah kekalkan kepada kita ni iman dan Islam. Nikmat yang sangat besar. Yang kedua, tuan-tuan, puji dan syukur kepada Allah. Allah panjangkan usia-usia kita sampai kita pada hari ini. Yang ketiga, puji dan syukur kita kepada Allah. Allah sampaikan kita masuk dalam bulan Ramadan. Dan yang keempat, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang dalam dia ada, tuan-tuan, satu malam yang namanya Al-Qadar. Tuan-tuan fikir lagu ni ya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa macam berat, rasa macam susah nak bangkit, nak beramal dalam 10 akhir daripada Ramadan ni, tuan-tuan, nak mencari Lailatul Qadar ni. Kadang-kadang kita rasa macam susah dan berat. Cuba tuan-tuan bayang, daripada 360 hari Allah bagi kita setahun tu, 360 hari setahun tu, tuan-tuan potong-potong tinggal 30 hari je. Tolak 330 hari yang lain. Tinggal banyak tak, tuan? Banyak tak? Banyak ke sikit ni? Pasal apa malam ni cakap marah gaya ni? Marah sungguh. Ni program saya yang ke-6 hari ni, tuan-tuan. Hari ni 6 program. Masya-Allah Rabbi. Dia dah bagi tadi. Silakan. Banyak sikit. 30 daripada 360. Sikit lah. Tak, daripada 30 tak potong lagi, tinggal 10 je. Tinggal 10 je. 10 aja. Sikit ke banyak? Sikit. Tapi pasal apa yang sikit pun tak boleh? Tuan-tuan, Allah bagi hampa jaga je 10 ni, jaga 10 hari. Mesti dalam tu akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang ganjaran dia, tuan-tuan, masya-Allah sangat besar. Ni, kalau musalli azmat, tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW cerita kepada para sahabat tentang seorang lelaki nama Syam'un. Syam'un ni daripada Bani Israel, berjihad fi sabilillah 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. 1000 bulan berjihad tak pernah letak pedang dia. Syam'un ni tak pernah kering tengkuk kuda dia daripada peluh dan debu. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ni dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, Imam Ghazali rahimahullah, mencerita tentang kelebihan Lailatul Qadar. Para sahabat bila dengar cerita tentang Bani Israel ni, Syam'un ni yang berjihad fisabilillah 1000 bulan tak pernah letak pedang, dia cemburu depa. Dia kata untunglah dia, subhanallah, dia boleh berjihad saja 1000 bulan. Kita nak hidup 1000 bulan belum tentu lagi 84 tahun. Nabi SAW sebut umat dia baina 60 wa 70, 60-70 tahun je umat dia ni, 60-70 tahun ni. Faham tak ni? Tapi Nabi SAW kata apa? Umat kamu, umat Nabi Muhammad, Allah bagi kamu satu malam aja yang menyamai 1000 bulan. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS 1000 tahun umur dia. Dalam riwayat dia cerita, para Nabi, tuan-tuan, umat terdahulu 1000 tahun, 700 tahun, 500 tahun, umur dia 400 tahun. Sudah pasti amal dia banyak, tidak dah? Kita ni sikit, 60-70 tahun, sikit ya, tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi kita boleh pergi depan Allah, pahala amal kita mencecah 1000 tahun, walau umur kita 60-70 tahun. Tuan-tuan bayang macam ni ya. Kalau satu sekali Ramadan, tuan-tuan berjumpa dengan Lailatul Qadar, amalan yang tuan-tuan buat pada malam ni, katalah malam Lailatul Qadar, katalah malam Lailatul Qadar, kan? Silap-silap semalam. Kata jangan Ustaz jangan cerita. Kalau Ustaz nampak pun Lailatul Qadar, Ustaz jangan cerita. Pasal apa? Dia patah semangat orang. Esok dia abang kami dah, abang nak pi qiyam mulai di masjid. Bini dia kata apa? Ustaz dah abang dah, mari tu Lailatul Qadar. Habis dah buat apa? Jom tengok telenovela lah apalah. Habis tu sekalian. Tak, sahabat. Katalah malam Lailatul Qadar. Semaya Isyak tadi ni. Semaya Isyak ni. Kita semaya Isyak pada bulan biasa berapa kali ganda? Berapa ganda dah? 10 kali ganda. Betul? 10 kali ganda ni nak bagi faham elok macam semayang 10 kali lah. Semayang satu je, tapi macam semayang 10 kali. Itu 10 kali ganda, betul tak? Bulan biasa. Kalau bulan Ramadan berapa kali ganda? Apa tazkirah setiap malam ni? Apa? 70 kali ganda. 70 kali ganda.
70 ni seolah macam sembahyang 70 kali. 70 kali ke depan, 70 kali. Masya-Allah. Faham dah ni? Sembahyang untuk esok, untuk lusa, sampai hari ke-70. Kita duk tang ni gini. Dan esok punya sembahyang pula hari ke-71 sampai 140 tu. Lusa punya sembahyang pula hari ke-104 yang tu lah. Sampai ke depan. Faham tak ni? Mungkin dalam bulan Ramadan ni kita dah berlalu berapa hari, 20 hari ni tuan-tuan sekalian. Entah-entah sembahyang kita dah bercecah berapa ratus tahun ke depan lah no. Dah ribu-ribu hari ke depan lah. Betul tak tuan? Logik tak? Masya-Allah. Dah tu tak kira sembahyang jemaah lagi. Tuan-tuan mai pula sembahyang berjemaah di masjid. Mai sembahyang jemaah. Paling tidak sembahyang jemaah di rumah 2 orang aja. Bila jemaah berapa kali ganda pula? 27 kali ganda lagi. 1 kali 70 kali 27. 1890. Kira siap-siap dah nak bagi tak kampung pula ni. Saya dah keluar kalkulator kira pula lambat. Nak apa siap-siap dah 1890. Tak. Masya-Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, 1890 kali semayang. Kena pula malam tu Lailatul Qadar. Seolah-olahnya tuan-tuan semayang 1890 kali semayang setiap malam selama 1000 bulan tu, 83 tahun lebih. Kira 84 tahun lah, round up figure tu senang sikit. Macam semayang 1890 kali semayang setiap malam selama 84 tahun tu. Hari ni semayang 1890, esok semayang 1800 kali, lusa bila berhenti tu? 84 tahun. Banyaklah tuan-tuan. Banyaklah ya Allah Rabbi subhanallah. Faham ni? Sedekah malam tu, masya-Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin ma'atu habbah. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7 700. Sedekah tuan-tuan bagi pada bulan biasa nilai dia sama macam fardu. Fardu pada bulan biasa nilai dia paling minimum 10 kali ganda. Tuan-tuan sekalian, 700 kali 10 dah 7. Jawab apa? Matematik fail. Apa? 7,000. Masya Allah Rabbi. Kalau bayar yang bayar zakat pula, zakat 70 kali ganda lagi, kali 70 ganda 49,000 nilai, modal RM1 dah. RM1 49,000. Macam bagi 49,000 hari ni, esok lusa bila pun tinu 84 tahun ke depan. Ya Allah Rabbi subhanallah. Banyak lah ni. Banyak Masya Allah Rabbi. Sebab tu orang pulun sungguh cari ni tu kadang ni. Tak, daripada 360 hari ambil 30 hari, ambil 10 hari ni, 10 hari ni. Allah. Sebab tu ada orang cuti. Faham tak ni? Allahumma salli alaihi. Kita tak nampak. Kalau dalam tahun-tahun tuan-tuan hidup ni, tuan-tuan 10 kali tuan-tuan berjumpa Lailatul Qadar, 10 kali jumpa Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar nilai dia 84 tahun punya amal. 10 kali Lailatul Qadar dah berapa tahun? 840 tahun punya amal. Yang setiap malam tu tuan-tuan, selama 840 tahun punya amal tu, yang setiap malam tu beribu-ribu semayang yang tuan-tuan buat yang kita kira tadi ni. Nampak tak ni? Allah. Kalau macam ni syurga tak baik tak ni? Mudah-mudahan. Faham tak ni? Masya Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, macam mana nak bagi dapat Lailatul Qadar? Macam mana dapat? Cara dia tuan-tuan, jaga 10 akhir tu. Jaga 10 akhir tu. Bukan jaga aku tu, jaga. Tak jaga aku tu. Jaga tu dengan ibadat lah. Faham tak? Minimum requirement dia nak bagi dapat Lailatul Qadar ni. Siapa tahu? Muslimat. Minimum nak bagi dapat Lailatul Qadar buat apa? Buat apa? Sembahyang Isyak dengan subuh berjemaah. Kan? Sebab nak dapat Lailatul Qadar dia kena qiyamul lail. Dan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah pahala bagi seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah pahala bagi sepertinya sembahyang seluruh malam. Dua sembahyang ni tuan-tuan pi sembahyang berjemaah sudah dikira sebagai qiyamul lail. Maka kalau malam tu Lailatul Qadar, tuan-tuan dapat dah Lailatul Qadar, tapi minimum lah. Faham tak? Oh, kalau dia sembahyang sunat, dia apa baca Quran, zikir, masya-Allah Rabbi subhanallah. Faham tuan-tuan ni? Walaupun tuan-tuan tak jumpa pokok sujud. Faham tak? Tunggu tak sujud pokok ni kan. Pak dia gerak dah, bangkit. Jom pergi qiyamul lail orang buat kat masjid tu. Tak maulah, jom lah pergi, jom pergi. Hang ni tak pernah duduk pergi masjid ni, lama dah tak pergi masjid ni. Jom pergi, teman bapak ni, dia pun naik motor pergi, buat pergi. Elok nak sampai masjid tuan-tuan.
Dia tengok-tengok kubah masjid tu duduk kat bawah. Dia kata, "Pak, letak qadam ni, Pak." Mana hantau? Tu tengok Pak, kubah masjid duduk kat bawah. Pak ada pound kepala dia sekali. Renovation masjid pun tak tahu. Malam-malam tahu kalau buat sopan. Atau jumpa ayat buku kan. Saya tahun lepas jumpa ayat buku sungguh tuan-tuan. Oh, bulan Ramadan, Masya Allah, 10 akhir kan. Subhanallah tuan-tuan. Saya nak tunjuk kan, buka-buka peti air, ayat buku kat dalam tu. Dia bukan cerita nak tunggu benda pelik tuan-tuan. Cerita kalau 10 dalam 10 malam tu tuan-tuan buat ibadat, confirm tuan-tuan akan berjumpa salah satu malam. Faham tak ni? Allahu Akbar, Masya Allah Rabbi. Tapi tuan-tuan perasan tak pasal apa kita berat dengan amal ni? Hampa cerita pilah 84 tahun ke 1000 tahun ke, cerita pilah tuan-tuan, sikit pun tak lekat dengan dia tak bersungguh. Pasal apa? Tuan-tuan, dosa-dosa kita duk berat kita daripada buat amal ni. Ingat tuan-tuan masalah sama. Kalau orang tanya kat kita ni, mau tak mati hari ni? Tuan-tuan mau mati hari ni? Muslimat, mau tak mati? Ni masjid ni, duduk di surau ni, tengah dengar, duduk di surau, tengah dengar kuliah, malam-malam Ramadan, bukan sekat malam Ramadan, malam 10 akhir Ramadan, malam duduk tadi di Jumaat ni, masih ada lagi ni tuan-tuan sekalian. Mati malam ni, yang tadi Jumaat tu ada berkat dia. Siapa nak mati malam ni angkat tangan? Ya. Tak mau juga. Pasal apa tak mau mati? Dua jawapan orang standard bagi. Yang pertama pasal apa? Pasal banyak dosa. Pasal banyak dosa. Tak maulah Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Tak. Kita tahu kita banyak dosa tuan-tuan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kan? Tapi tak bersungguh pun kita nak bertaubat dengan dosa. Faham ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Apa tanda kita masih ada dosa? Apa tanda kita masih ada dosa? Yang pertama tuan-tuan, betapa susahnya kita nak bangun bertahajud. Padahal kita dah bangkit dah sok. Tidak lah. Sok-sok, S-O-C-K. Tu stokin. Sahur. Faham tak? Dah bangkit dah pukul 4.30 pagi tu. Waktu tu ya Allah, dia boleh bangkit masak daripada pukul 4.30 tu kungkang muslimat. Faham tak? 4.30 tu kat dapur kungkang. Gigi tak gosok lagi, bedak kuku putih duk ada semalam ni. Faham tak? Masak, lepas tu hidang perang, lepas tu gerak anak, bangkit, anak bangkit. Gerak lelaki 20 minit, abang bangkit dengan kaki-kaki pun dengan ayat-ayat. 20 minit, abang tu 5 minit dia bagi signal. Faham tak dia? Lepas tu bangkit, makan, Allahu Akbar. Habis lagu tu je, habis. Malam tu, pas macam tu je. Dia dapat apa? Makan. Padahal waktu tu subhanallah, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kulli lailatin. Turun Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia ni pada setiap malam, turun ke langit dunia dengan maksud dia, Allah terlalu hampir dengan hamba dia ni. Ada ni. Bila ni? Sulus min akhirul lail, pada 1/3 akhir daripada malam tu. Waktu mana? Waktu kita panggil song tu. Lalu dia kata apa? Yaqulu, dia berkata kepada malaikat ni, masya-Allah Rabbi, may yad'uni fastajib lahu. Ada tak di kalangan hamba aku ni yang depa nak berdoa apa-apa dekat aku ni, yang duk minta doa ni, mai aku nak mustajabkan doa dia, aku nak bagi apa dia minta. Waktu tu waktu mustajab doa. May yas'aluni, ada tak di kalangan hamba aku ni yang nak minta apa-apa daripada aku, dia ada hajat apa-apa? Ada tak? Malaikat pergi cari zat. Ada, masya-Allah Rabbi, fa'utiyahu, aku nak tunaikan hajat dia. Oh tuan-tuan, takut orang ni tuan-tuan tengok. Waktu ni sepatutnya guna waktu tu untuk doa supaya Allah selamatkan keluarga kita daripada fitnah lah ni duk jadi tuan-tuan tengok. Kita baca surah Abang tu di Jitra tu, yang belah anak 6 tu. Oh, dia boleh potong anak dia baby tuan-tuan, potong 6. Buat macam ayam tu. Tunggu tuan-tuan. Dekat Selayang tu, baling anak daripada tingkat atas, apartmen baling, jatuh pun pecah sepai tu kepala. Fitnah. Cuba tanya mak dia, makcik pernah terfikir dah anak makcik, anak perempuan makcik nak berzina, nak anak keluar, anak luar nikah, lepas tu baling anak, bunuh anak lagu ni, pernah fikir tak? Oh tak pernah fikir. Oh makcik, ustaz, oh kami bela daripada kecil ustaz. Mak dia kata, tuan-tuan, boleh jadi kat makcik tu, tak mustahil boleh jadi kat kita. Betul tak ni? Tuan fikir tak? Kita punya pedon nak kita di rumah ni, dekat luar macam-macam. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tak risau ke apa dia jadilah ni? Gunakan waktu-waktu mustajab doa ni, tuan-tuan himpun anak-anak semua dalam rumah kita. Anak yang puasa, anak yang tak puasa, anak besar, anak kecil, semua berhimpun. Kita dulu kita boleh cerita. Saya selalu duk kata,
Tuan-tuan, kita ni boleh cerita ke anak-anak kita. Dulu kan, mak kan ni, kalau kami sahur ni, semua kena bangkit duduk dengan Tok Wan. Semua kena makan sekali. Siapa nak pergi duduk makan jauh-jauh, semua kena duduk sekali. Betul tak ni? Mengantuk-mengantuk, ingat dulu dengan duduk dalam kain selimut apa semua ni, duduk mengantuk-mengantuk sengguk. Ni Tok bagi dengan apa ni, senduk lekok kepala tu. Segak selalu tu sekali. Cerita. Dulu kalau lagi Tok Wan tak balik, jangan harap nak makan. Tok Wan pergi bendang, lagi dia tak balik, jangan harap nak makan. Tunggu semua. Tu tuan-tuan, mak kita dulu ni create suasana tu. Faham tak? Kita tak ada. Kita waktu buka puasa, ayah buka puasa kat luar. Tahu buka puasa kat luar siapa? Sokok. Bukan orang sini lah. Afrika Selatan tu. Sinilah. Pokok kat tangan tu, siap baca doa tu. Allahumma laka sumna wa amanna ala rizqika aftarna. Sunnah pokok dulu sekali bawa kurma. Oi, teruklah. Yang pak tu kat luar tu, yang anak-anak tu tuan-tuan, anak-anak tu depan TV tu. Betul tak ni? Ni kita duk hidang elok, dia ambil makan dia duduk depan TV. Sungguh tak tuan-tuan? Macam tak setuju ya. Bangkok bila. Sungguh tak? Sungguh tuan-tuan. Duduk depan TV makan. Yang seorang duduk selfie dengan mak. Berbuka puasa. Macam dia seorang puasa nak bangkok orang. Ya silan. Masya-Allah Rabbi subhanallah. Mak mana mak celah peti air tu. Dalam periuk dia makan tu. Tuan-tuan yang nu sana, yang ni sana. Ya Allah Rabbi. Pasal apa tak boleh duduk sekali? Tuan-tuan, kebersamaan tu satu hai. Keberkatan tu satu hai. Waktu tu waktu berkat. Faham tak? Waktu-waktu berkat. Tuan-tuan kena himpun semua duduk sekali. Angkat tangan doa, ya Allah, Engkau turunkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada keluarga kami ni, ya Allah. Kami takut ni dengan fitnah yang duk jadilah ni, kami tak mau fitnah-fitnah ni duk sampai kat keluarga kami, ya Allah. Tolonglah jaga keluarga kami dari fitnah. Ni anak-anak kami ni, jangan jadikan daripada fitnah-fitnah kepada kami waktu kami hidup, apatah lagi waktu kemati kami, ya Allah. Tolonglah ya Allah, minta pada Allah. Waktu tu waktu mustajab doa. Faham tak ni? Allahumma salli alaihi. Kan? Boleh tak tuan? Impun ramai-ramai malam ni, insya-Allah tuan. Berhimpun ramai-ramai bersahur sekali. Ada seorang kawan saya jumpa dia. Dia kata masa Ahmad, dia kata kami ni keluarga pecah belah belakang. Semua tak bercakap. Ada abang tak cakap, adik-adik tak cakap. Mak pun buka satu chalet kat sana, abang buka chalet kat sini, adik buka chalet kat sini. Tapi tak bercakap. Kalau chalet dia penuh, jangan harap dia minta kat abang dia. Kita pasal apa jadi lagu ni? Pasal apa yang jadi sampai macam ni? Dia kata, Ustaz, satu saya perasan. Waktu kami kecil-kecil dulu, mak kami tak ajak untuk makan sama-sama. Oh, tak makan sama-sama kan? Faham tak? Lah ni, apa kita kena buat? Kita kena betulkan yang dalam rumah tangga kita tu. Ya, yang duk ada tu. Buat balik, create balik suasana tu, create balik environment tu. Environment makan sama-sama. Environment duduk sama-sama waktu makan. Environment duduk doa sama-sama satu keluarga. No? Waktu mana lagi satu tuan-tuan? Waktu nak buka puasa. Waktu tu pun waktu mustajab doa. As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Dekat dia nak buka tu, waktu mustajab doa. Duduk ramai-ramai tu. Ya Allah, ya Tuhanku ni, anakku ni, ya Allah. Jadikanlah dia anak yang soleh, sebut nama dia seorang. Ya Allah, anakku seorang ni, ya Allah ni, namanya sekian-sekian. Jadikanlah dia ni penyelamat kami ni waktu di padang mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, isteri aku ni, ya Allah. Isteri ni nama aku ni, ya Allah. Ya Allah. Tiba-tiba bunyi pelan kan. Abang lain macam yang ada doa tu adalah doa abang, hajat abang yang tersembunyi. Sembunyi, pam, pinggan timbal kepala. Guna waktu-waktu mustajab doa tu. Faham ni tuan-tuan? Create suasana tu. Kita dulu tuan-tuan, ingat dah ayah kita dulu pergi tarawih bawa kita naik motor. Ingat tak tuan-tuan? Pergi tarawih ajak. Tuan-tuan ingat tak Murai kot kampung masjid lagu mana? Bukan macam kita lah ni. Ingat tak tuan-tuan? Pagi-pagi subuh-subuh ayah kita naik motor buruk aja. Anak 8 orang naik semua tuan-tuan tu, daripada lampu belakang sampai lampu depan tu. Berderet naik motor pagi-pagi subuh bawa pergi dah. Kita tersengguk-sengguk tuan-tuan, mak ayah kita ajak kita macam tu. Kita tak boleh nak ajak kita anak kita lagu tu. Dan ni cuba ubah tuan-tuan. Ubah supaya anak kita ada bahasa dia nak cerita kat cucu kita nanti ni. Dulu ni ayah kami buat macam tu. Dulu Wan kamu buat macam tu. Dulu Tok kami buat macam tu. Faham tak tuan-tuan? Waktu mustajab doa. Ni dosa-dosa kita duk berat, kita tak mau bagi bangkit tahajud ni. Tuan-tuan, kalaulah dalam keadaan kita masih berdosa lagu ni, kita takut kita mati bawa dosa. Tuan-tuan kena risau.
Kita ni tanda orang dosa tu ada. Apa dia? Yang pertama, susah nak bangkit tahajud. Yang kedua, tanda orang berdosa ni tuan-tuan, susah nak puasa sunat. Susah nak puasa sunat. Ni sebab puasa wajib yang puasa ni. Kalau puasa sunat tak puasa juga. Hari tu orang duk kelang kabut nak puasa Rejab Syaban, dia pun kelang kabut nak puasa. Tapi duk tunggu orang ajak makan ya. Mana tengah hari duk tunggu, orang duk lalu siapa nak ajak hari ni, siapa nak ajak hari ni. Sehari main, you tak makan ke hari ni? I puasa. Puasa. Baru hari ni dia plan nak belanja you makan. Kawan kita malam tu jahat. Waktu kita tak puasa, dia bukan nak belanja makan. Nak waktu kita buat puasa tu dia nak belanja sangat. Kita kata, don't worry. Abang nak pergi makan ni. Telefon bini dah. Bukan puasa ke hari ni? Tadi bukan main menyaduk sahur. Semalam bukan main menyaduk nyanyi niat. Nawaitu sauma ghadin. Kan? Nak buka puasa apa? Dia kata, adapun menerima jemputan orang itu ya, itu lebih afdal ya daripada puasa sunat. Pandai bawa hukum pula. Bukan cerita hukum afdal tu sangat, cerita dia apa? Cerita dia malas nak puasa. Betul tak ni? Angguk bila tuan-tuan, bukan orang lain kita lah. Yang ketiga apa? Susah nak buat benda-benda sunat. Susah nak buat. Tanda kata kita ni masih tenggelam dalam dosa apa? Susah nak buat sunat. Susah nak buat sunat. Sembahyang sunat, ya Allah, berat Allah saja yang tahu. Masya Allah, Rabbi subhanallah. Kadang teringin sangatlah nak pergi mayang tarawih. Teringinlah nak buat 20 sangat. Teringin, tapi hati tu tak seronok. Sebab tu pergi tengok orang baca lambat sikit, dia gelisah. Pergi masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, silap masjid aku malam ni. Ni bukan cerita 28 tumbang aku ni. Dia kata, subhanallah. Tak, benda tak seronok. Dia nak buat benda sunat tapi tak seronok. Pasal apa tak seronok? Pasal hati dia kotor dosa. Faham tak ni? Dia pergi satu masjid tu, dia Fatihah senapas tuan-tuan, lega dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amir-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Dia duduk belakang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bagi signal kat kawan dia, bagus ni. Tepat sekali masjid kita main. Faham tak? Sekali rokok sujud laju tuan-tuan sekalian. Maklum belakang tu sakit gaut tu, baru duk tu naik duk Allah rokok pula dah. Habis 20 rakaat pakai gear tuan-tuan. Masya-Allah Rabbi. Tak, dia nak buat tapi dia tak seronok. Itu kita tuan-tuan, menunjukkan yang kita ni masih ada dosa. Tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan boleh baca tak ni? Sampai sekarang ni tuan-tuan, kita dah semayang dah berpuluh-puluh kali semayang dah, beratus ribu dah semayang yang telah kita buat. Betul tak ni? Sehari 5 kali semayang tuan-tuan, setahun dah berapa kali semayang? Betul tak? Ni dah 40 tahun dah kita hidup, sekali pun tak pernah rasa khusyuk semayang je. Tuan-tuan fikir tak? Sekali pun tak pernah rasa. Ada siapa pernah khusyuk semayang? Masa sedapnya hari ni, khusyuk semayang hari ni. Tu tak khusyuk lah tu. Duk ayat lah semayang dia. Tak? Sekali tak pernah rasa khusyuk semayang ni. Quran ni, dia baca Quran. Siapa pernah rasa sedap baca Quran? Sedap baca Quran. Nabi pernah semayang, dia baca Quran, tengah-tengah semayang dia berasa macam dia nak piu. Sahabat duk tengok dah, tengah semayang dia undok-undok. Pasal apa ni? Lepas semayang, sahabat tanya, dia kata apa? Tadi waktu aku baca berkaitan dengan syurga, nampak seolah-olah buah-buahan syurga tu depan nak ambil. Waktu dia baca tentang neraka, seolah-olah rasa macam api neraka duduk depan tu, ganjak ke belakang. Tu Quran yang sama yang Nabi baca, Quran sama kita baca. Pasal apa Nabi boleh feel sampai macam tu, kita langsung tak feel? Dah tu Nabi ustaz. Kenapa ambil para sahabat? Para sahabat baca tuan-tuan tentang ayat-ayat berkaitan neraka, pengsan. Ni dicerita riwayat sahabat-sahabat ni sampai berbekas kat pipi ni sebab teriak banyak ni. Baca Quran teriak. Tuan-tuan pernah baca Quran teriak? Pernah dengar Quran orang baca teriak? Pernah ustaz? Waktu pergi umrah itu sekali ustaz, tu imam tu baca mayang subuh ustaz, dia teriak ustaz, kami teriak ustaz. Yalah hang teriak pasal apa? Pasal tu imam teriak. Dia teriak pasal tu imam teriak, dia tak faham pasal apa. Faham tak sekalian? Allahu Akbar. Sampai sekarang Quran tak sedap baca lagi, zikir dah. Mati nanti baru nak khusyuk semayang, tak ada dah. Mati lagi baru nak sungguh-sungguh nak rasa macam mana sedap zikir, tak ada dah. Nak rasa sedap semayang waktu hidup ni. Dan sampai sekarang tak rasa lagi. Faham tak ni? Kita takut kita mati dalam keadaan kita ni dosa tu ada lagi. Tuan-tuan ingat, kullu bani Adam khata', setiap Adam mesti buat silap. Semua orang mesti buat silap. Tuan-tuan pasal buat silap, saya pasal buat silap. Tapi ada orang
yang silap dia tu, dosa dia tu, bila dia mati, dia tak bawa dosa dia. Ada orang yang Musalli alaihi salam, dia mati, dosa dia bawa pi. Tuan-tuan, kalau dosa kita bawa pi, kita takut nanti susah di padang mahsyar. Orang tadi yang tak bawa dosa, dia buat dosa di dunia, tapi dia tak bawa pi akhirat. Pasal apa? Dia sempat taubat. Betul tak? Ada orang Allah pilih, saya duduk kat penjara, tuan-tuan. Tadi pun program dengan penjara, petang dia buka puasa kat sana. Tuan-tuan, banduan akhir, tunggu mati. Ada seorang muslimat Kristian masuk Islam. Oh, mengucap 2 kali masuk. Mengucap, kita teriak, saya tengok dia teriak. Umur 34. Perempuan. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia dulu sembah tokong. Dia dulu minum arak. Dia dulu apa jahat dia tak buat tu sampai kena hukum gantung tu. Faham tak ni? Tuan-tuan, tapi di hujung-hujung hayat dia, dalam keadaan dia nak menunggu mati tu, nak tunggu hukum gantung, dia masuk Islam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam baby, kosong, dosa tak ada. Mati tu syurga tempat dia, bulat-bulat masuk syurga. Betul tak? Kita ni tak. Ada seorang tu, saya redha dosa, pasal apa ni? Ustaz, kalau saya tak kena tangkap ni Ustaz, apa jadi dengan saya? Allah saya tak kenal. Sekarang ni mati pun tak apa Ustaz, insya-Allah. Lapang dada dah, muka jernih, tuan-tuan. Allahu akbar, masya-Allah, Rabbi subhanallah. Sempat taubat. Tuan-tuan, ada seorang di Ipoh baru ni meninggal. Allah, tuan-tuan, duk sakit-sakit. Sakit apa ni tengok muda sangat ni? Saya pergi tengok ziarah jenazah dia. Tak ada sakit apa Ustaz, duk elok-elok, tiba-tiba duk rasa sesak-sesak nafas, pipi check tengok kanser tahap 4 dah, kanser hati. Final stage dah. Dah. Betul nak buat lagu mana ni? Tak dah. Puak operation, potong-potong buang apa semua dah. Hati dia tu tinggal sikit dah. Slice habis dah. Yang ada baki tu pun dah potong-potong dah. Dah berakak-akak dah. Tak boleh buat apa dah. Lepas tu tuan-tuan, kemo pun tak jalan, apa semua tak boleh buat dah. Lepas tu buat apa? Tunggu. Sampai doktor panggil keluarga dia apa semua. Dia duduk sedang lagi, bukan pengsan. Bukan koma, dah duduk sedang. Badan sihat, tubuh. Bukan kira sakit lama, tubuh kurus, dah. Duduk elok, tubuh ketegak elok, cantik. Tuan-tuan, 2 minggu je. Dia apa? Tak ada harapan lah, kami tak boleh buat apa dah. Tak esok lusa dia ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Bayangkan perasaan dia. Dia tahu dia nak mati, tak esok lusa. Tuan-tuan, subhanallah. Kawan-kawan duk main tak cakap dah, tak mau cakap dah Ustaz. Saya dia duk cerita tu, kita rasa ketat dada. Dia tu tak sangka, kita pun jangan main-main tuan-tuan. Betul tak ni? Tak ada jaminan tu. Duk elok-elok lagu ni. Tak tahu lagi duk demam-demam, rasa lemah-lemah apa semua tu, tak lalu nak makan pipi cek tengok. Tu dah kanser dah. Ya Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, doktor kata apa? Tak ada. Boleh ambil dia bawa balik. Dia duk ada ni, dah sedar. Dia kata saya tak mau balik, saya nak tunggu kat sini. Kawan-kawan duk main dalam keadaan dia tahu kalau tak malam ni esok, kalau tak esok lusa dia nak mati. Tuan-tuan boleh bayang tak? Gelisah tuan-tuan, Allah saja yang tahu. Nak mati ni bukan cerita peluk Ustaz tak apa lagi, nak mati. Allah dia gelisah, Allah saja yang tahu. Tapi mulut tu duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ampun dosa, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah aku banyak buat silap, ya Allah. Dia minta ampun tu, minta ampun cara orang nak mati, tahu tak? Betul tak ni? Oh, lain tuan-tuan, cara orang minta ampun cara orang nak mati dengan minta ampun cara orang nak hidup. Kita istighfar juga. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kopi lah, teh pula dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tak tahu ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam tu lah kita baca istighfar. Tidaklah. Dia istighfar lain. Astaghfirullah, ya Allah ampunlah dosa, sungguh-sungguh ya Allah, sungguh-sungguh ni teriak-teriak ni. Pasal apa? Dia tahu dia nak mati esok lusa. Allah. Tidak dah. Mulut tu duk la ilaha illallah. Duk baca apa ni? La ilallah. La, kan Nabi sebut dah, man akhiru kalam bidunya bila ilallah khala jannah. Siapa yang last kalam dia dengan la ilaha illallah sudah masuk syurga. Dia tahu? Last la ilaha illallah, mati. Elok dah mati dah. Mati sebab dia tahu dia nak mati. Paling tidak kelebihan dia tahu dia nak mati sehari dua tu, dan dia bersungguh-sungguh dengan amal dia yang hujung-hujung tu. Nabi SAW kata fa innamal a'malu bil khawatimah, sungguhnya amal Allah kira tang hujung-hujung tu. Kita tak tahu. Mati terkejut. Tuan-tuan, takutlah tuan-tuan. Kalau mati bawa dosa, Allah seksa, masya-Allah, tegak neraka. Naik hitam neraka. Allah kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Lagi? Aslau hal yawma bima kuntum
takfurun. Seperti biasa aku dengar ya, tapi di mana ya? Surah apa? Yasin. Oh, patut biasa aku dengar kata. Tu neraka jahanam, Allah kata tu neraka jahanam. Yang kami duk pesan dah dulu, jangan duk pergi masuk dia, pesan dah. Allah kata. Hari ni hampa rasalah bakar dia, hampa rasalah sakit dah. Atas benar apa duk buat dulu. Allah, tuan-tuan. Faham? Takut kita waktu semua jatuh melutut, jatuh melutut. Takut pasal apa takut? Api neraka nu. Dah kita tahu kita ni dosa duk ada tabur ni. Tobang pula ni kita amal tobang meh. Kita ya Allah, mai tangan kanan lah, mai ashabul yamin, janganlah ashabul shimal, mai lah tangan kanan, yang tangan kiri. Pak jatuh tangan kiri. Sudah ya Allah Rabbi. Takutlah tangan kiri. Pasal apa? Pasal kita duk timbang amal kita lah ni, banyak belah yang tak elok daripada elok ni. Cuba tengok sehari-hari tuan-tuan. Sehari daripada pagi tadi, daripada pagi sampai tidur balik. Tuan-tuan timbang tengok berapa banyak betul yang tuan-tuan peruntuk untuk akhirat, berapa banyak yang tuan-tuan peruntuk untuk dunia. Nabi SAW sebut tuan-tuan satu hadis. Nabi kata apa ni? Barang siapa yang dah sampai di arba'in sanah, 40 tahun. Siapa yang umur dah sampai 40 tahun tapi cenderungnya kepada maksiat, seronoknya kepada maksiat itu lebih berat, lebih banyak daripada seronok kepada kebaikan, ketaatan, maka siap-siaplah kamu untuk masuk neraka. Dan kita rasa kita lagu tu. Kadang-kadang antara majlis ilmu dengan bola kalah tuan-tuan majlis ilmu. Ni dia buat mesyuarat ni ustaz Fawaz katalah contoh. Ustaz Fawaz bagi tarikh ni je. Waktu lain tarikh lain tak ada lah. Tarikh tu je dia ada. Kita pun buat kita apa ustaz ni, kami mesyuarat tengok. Mailah mesyuarat lagi ustaz Fawaz bagi tarikh ni. Dalam mesyuarat tu seorang kata, Ustaz minta maaf nak menyampur lah. Tarikh ustaz bagi tu tembung dengan bola final. Ni bukan cerita main-main ni. Dalam mesyuarat ni tembung bola final, kita nak buat lagu mana ni? Tak apa, nanti kita bincang dengan ustaz tengok lah. Nanti kita bincang ustaz. Nak cerita dia benda tu sepatutnya tak payah bincang dah. Tidak ni nak timbang di antara bola dengan majlis ilmu ni. Yang ni dia berkata Musa Samad, sahabat bertanya, maghanimatu majlis zikr Rasulullah, apa habuan kami dapat majlis ilmu ni? Nabi kata apa? Al-jannah, syurga. Bola tu sagi repeat ada. Bola tu sagi tuan-tuan, ulangan ada. Esok ada, lusa masuk sahabat apa semua. Tidak ni. Tapi dia tak kerti nak timbang antara bola dengan syurga. Ni orang grade A ni. Ni bukan orang grade B. Tuan-tuan grade A lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan grade A ni kira main semayang, ada kuliah tuan-tuan tunggu. Ni grade A lah. Mana? Grade A plus ustaz lambat mai, tunggu lagi tu lagi A plus. Masya Allah. Grade B mai semayang, ada kuliah dia balik tu grade B. Grade C tu tak mai. Kuliah kan mayang kan berampal lah, aku sudah lah. Tu grade C punya orang. Tuan-tuan, ni yang duk cerita ni bab bola, timbang bola dengan kuliah ni tuan-tuan, ni bukan grade C, grade B. Grade A tu sendiri pun kalah dengan bola. Betul tak ni? Pun tak mengaku juga hampa ni. Insya-Allah Rabbi Subhanahu. Faham tak ni? Allah, macam mana lah nak mati tuan-tuan. Masya-Allah. Faham tak ni? Bentang pula amal ni, masya-Allah, subhanallah, bentang man. Iqra, baca Allah, baca duk baca untuk Allah. Banyak yang tak elok pada elok ni. Macam mana ni? Subhanallah. Tunduk kepala. Betul Allah cerita apa? Walau tara idzil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim, betul? Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, dia bertunduk kepala, tunduk tak pernah angkut. Pasal apa? Pasal dosa, pasal dia tahu salah, tunduk, malu tunduk menyesal. Macam tuan-tuan tengok orang duk pergi mahkamah akan tunjuk dalam TV, tutup muka. Pasal apa dia salah? Cuba kalau dia tak rasa dia bersalah, dia buat guna. Dia buat guna ni. Apa dia lembab betul. Masya Allah Rabbi. Tidak ada kena mengenal dengan hidup atau mati. Tunduk situ, tunduk, tak diangkat. Allah kata apa? Puas hati dah. Dah cukup dah, cukup dah ya Allah, cukup dah. Dah. Tayang pula, tunjuk pula ya Allah, nu tayang tu.
Masya Allah, kita tak berani angkat kepala tuan-tuan. Ni mak ada, ayah ada, anak ada, cucu ada, semua pakai duk tengok ni. Ya Allah, tu ayah kami ke tu? Subhanallah, awak teruk sangat ayah kami ni. Pasal apa ayah kami buat lagu ni? Astagfirullah, tu dia ke tu? Tu mak kami. Ya Allah, tu mak ke tu? Tu mak ke tu? Astagfirullah, buat mak lagu tu. Waktu kita duk buat kerja seorang-seorang tu. Faham tak ni? Allah, malulah tuan-tuan. Tidak ni? Dulu kita tak ada orang duk tengok, dia kata tahu. Itu semua orang tengok. Ya Allah, malu nak tahu mana tuan-tuan. Semua orang tengok. Astagfirullahalazim. Puas hati lagi. Dah cukup, tak mau dah. Dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dia khatam, tutup mulut. Yang bercakap apa? Tangan saya, ya Allah, saya yang pegang, saya sentuh, saya buat. Kaki kita saya yang pi, ya Allah. Faham ni? Yang bercakap kulit-kulit dia, mau cakap cerita. Allah, nak sembunyi mana nah? Tu lama kata apa? Syekh Abdul Qadir kata apa? Kamu nak sembunyi mana daripada dosa? Kamu sembunyi pada orang. Bukan orang tu yang disaksi. Yang disaksi apa ni? Kulit-kulit kamu, tubuh-tubuh kamu. Nak lari mana? Allah. Faham ni? Habis tak boleh, kena tinggal dosa tu. Tapi ada orang yang mana waktu duk tayang tu dah. Oh, dah sampai dah umur 20 sudahlah. Ya Allah, tak mau tunjuk, jangan tunggu. Angkat tengok, tak ada. Angkat tengok dosa-dosa kita tu tak ada. Hilang. Yang kita jahat dulu ni, yang kita duk buat seorang-seorang dulu ni, tak ada. Mana pi ni? Oh, banyak ada Ramadan. Ya Allah, terima Ramadan kita tu. Ya Allah, padam dosa-dosa kita. Kan Nabi dah janji, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam bih. Siapa yang menghidupkan Ramadan dia, buat banyak ibadat dia, sembahyang dia, zikir dia, sungguh-sungguh dia, dengan beriman sungguh-sungguh Allah nak bagi pahala dekat dia, dengan harap sungguh-sungguh Allah nak padam dosa-dosa dia, maka ghufira lahu ma taqaddam bih, maka Allah akan padam dosa-dosa dia terdahulu. Kan Nabi ajak dekat kita, masuk Ramadan, wahai Aisyah, kalau kamu jumpa Lailatul Qadar, doa ni, minta, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pengampun, ya Allah, engkau suka bagi pengampunan, ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunlah dosaku. Banyak doa tu, tiba-tiba malam tu Qadar, Allah terima doa tu, Allah padam dosa-dosa kita. Sebab tu tuan-tuan, manfaat sungguhlah 10 akhir ni. Jangan main-main lagi dah, cukup dah. Dah muslimat dah. Sudahlah. Ni baju raya tak beli lagi ni, macam mana ustaz ni? Baju raya pergi beli siang-siang. Dah siang tak ada ustaz kerja, tak payah beli. Sungguh tak padan lah dengan selai 2 baju tuan-tuan nak tinggal ni, ibadat kita ni. Sungguh pergi selongkak-selongkak tengok dalam store-store tu ada kain tirai lama-lama, tuan-tuan potong buat baju. Mau ambil gambar itu matching semua, dengan tirai dengan baju semua matching. Macam baju tirai apa mau diam lah. Sungguh tak padan tuan-tuan. Dengan tuan-tuan nak tinggal sikit, Allah nak bagi kat kita ni tuan-tuan, dengan kita terlepas segala kebesaran, kehebatan yang Allah nak bagi pada kita dalam Ramadan. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu sebagai tazkirahnya. Ni kira balas dendam sungguh ni. Kan lajak elok kan. Minta maaf nak lajak-lajak sikit, bukan selalu jumpa dengan tuan-tuan ni. Mudah-mudahan apa kita kongsi pada malam jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Yang diedarkan tadi tabung untuk pembangunan Ma'had Darul Faizin yang kita buat di Bukit Bancok tu. Ada yang dibuat kat Bukit Aping dekat Jalan Lapis Serdang tu. Sekolah tu ada kat Bukit Bancok lah ni. Tuan-tuan maksudnya, jadi saat dekat luar pun lagi kita akan buka kaunter wakaf untuk Ma'had Darul Faizin. Tuan-tuan sempena dengan Ramadan ni, tuan-tuan bagilah infak sikit insya-Allah. Satu lot wakaf kita jual RM50 untuk pembangunan, pengurusan dan juga pembiayaan pelajar. Ada 3 bahagian dalam satu wakaf yang tuan-tuan bagi itulah. Satu lot wakaf RM50. Kalau tuan-tuan tak ada RM50, tuan-tuan bagi 100 pun tak apa, kami okey je. Bagilah berapa tuan-tuan suka insya-Allah. Jangan tak bagi langsung, cukuplah. Mudah-mudahan mana tahu kok malam ni Al-Qadar, ya Allah gandakan pahala kita insya-Allah. Cukup sekadar itu. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.